Okay, so we are back in this video. Okay, we will continue our lesson today. Kita akan sambung kita punya lesson tentang OSHA, tentang hari ini dalam video ini tentang classification and potential sources of hazards. Okay, kita akan lihat macam mana untuk mengklasifikasikan dan juga melihat sumber-sumber yang mempunyai potensi untuk mendatangkan ancaman. Okay, so dalam slide ni kita lihat ada beberapa aspek yang kita akan lihat lah. Di mana setiap aspek ni kita akan lihat contoh ancaman juga. So antara classification yang kita akan lihat adalah physical, biological, chemical, ergonomics and psychological. Setiap benda ni kita akan lihat satu persatu lah. Dan kita akan lihat ciri-ciri beserta dengan contoh-contoh sekali. Ini kerja dan persekitaran. Ini persekitaran kerja ni sangat penting lah untuk kita setiap pekerja dan juga majikan. Sekiranya tidak ambil perhatian, akan mendatangkan penyakit dan juga lebih teruk lagi dia boleh mendatangkan maut. Ini work environment ni adalah persekitaran kerja lah. So kita boleh lihat dalam slide ini antara perkara-perkara ataupun aspek-aspek yang boleh memudaratkan. Contohnya adequate access. Adequate access ni maksudnya keluar masuk kita di dalam tempat ataupun kerja persekitaran kita itulah. Air conditioning tu keadaan sama ada hawa dingin ataupun tidak ada di tempat tersebut. Confined spaces di tempat sama ada ruang tersebut luas ataupun kecil. Sebab kalau ruang sempit sebenarnya dia boleh mendatangkan stres jugalah. Sebaik-baiknya satu tempat kerja tu dia kena ada satu ruangan yang sangat luas, tidak luas sangatlah, tetapi sebaik-baiknya tidak berapa sempit. Sebab kalau sempit ni, sebab kadang-kadang ada orang fobia tentang ruang yang terlalu sempit kan. Jadi bila dia terlalu fobia dalam jangka masa yang lama, dia akan mendatangkan stres. Jadi stres lama-lama jadi gila. Temperature extremes ni tidak boleh terlalu sejuk dalam tempat tersebut dan tidak boleh terlampau panas juga. Ni orang pun stres juga ni. Kadang-kadang panas kita akan merungut. Kalau sejuk pula merungut juga. So lebih baik jika suhu ataupun persekitaran satu tempat tu dia just nice lah. And then lighting ni pencahayaan. Kena ada pencahayaan yang bagus lah dalam tempat kerja. Tidak boleh terlalu gelap dan tidak boleh terlalu silau. Mental stress. Mental stress ni, apa yang saya boleh cakap tentang mental stress ni, dia termasuklah bullying. Bullying ni ada juga kes bully yang berlaku di tempat kerja kan. Dan juga workplace violence tu, keganasan yang berlaku di tempat kerja. Itu pun hasil daripada bullying jugalah. Shift work, kerja shift tu boleh mendatangkan stres dan juga beban kerja yang terlalu banyak boleh mengakibatkan mental stress kepada para pekerja. Dan juga dehydration. Kena ada air yang cukup. So majikan sebenarnya kena sediakan sumber air yang cukup lah untuk para pekerja ni. Macam kami lecturer di JB sendiri pun sebenarnya ada kuku lah ataupun kowe, supaya kami sentiasa ada bekalan air yang mencukupi untuk bekerja. Dari segi tenaga, energi, antara aspek yang kita perlu ambil kira dari segi tenaga ni adalah electrical tu sumber tenaga elektrik lah. Jadi jangan pula terkena renjatan elektrik disebabkan oleh wiring yang tidak bagus. Itu boleh mengakibatkan kemalangan. Gravity ni, tekanan gravity bumi lah. Boleh menyebabkan falls ni jatuh, dan juga tergelincir.
dan juga disebabkan oleh tekanan graviti ini juga ada pula objek yang boleh terjatuh, yang objek yang digantung lepas tu dia terjatuh disebabkan oleh tekanan gravity. Okay, kinetic energy, the body hitting objects with part of the body. Kinetic energy adalah tenaga gerakan lah. Okay. And then vibration ni includes vibration to parts or the whole body, gegaran. Okay. Akustik dan juga noise ni adalah tenaga bunyi. Okay, akustik ni dia melibatkan bunyi lah. Okay, apa-apa yang melibatkan bunyi, pantulan bunyi, semua itu adalah akustik. Juga merupakan sejenis tenaga juga. Dan juga pressure in hydraulic and pneumatic systems. Okay. Okay, so kita terus pergi kepada hazard physical. Okay. Klasifikasi yang pertama itu adalah ancaman dari segi fizikal. Okay, apakah ancaman dari segi fizikal ni? Contoh dia adalah seperti noise, itu bunyi bising. Okay, temperature, cool or hot, vibration, radiation, effect from environment. Okay. Kalau hazard biological, dari segi biologi pula, dia melibatkan microorganism lah ataupun living organism, benda-benda yang hidup seperti bakteria, virus, fungus dan juga sebagainya. Dan juga sekarang ni kita sekarang ni dalam struggle COVID-19 juga kan. So itu pun merupakan salah satu contoh hazard jugalah. Itu contoh terbaik yang kita boleh guna lah, hazard biological yang sedang berlaku sekarang, iaitu COVID-19. Okay, yang melibatkan microorganism jugalah. Jadi bahayanya COVID-19 ni kepada kita, kepada seluruh masyarakat. Okay, kepada para pekerja, student, lecturer, semua orang ramai pun terdedah kepada hazard biological sebenarnya. Jadi bila terkena dengan virus ataupun bakteria ini, dia boleh menjejaskan pekerjaan kita, sehingga boleh membawa kepada kesan negatif kepada kita punya sektor ekonomi negara. Okay, seterusnya hazard chemical. Okay, hazard chemical ni sentiasa berlaku di tempat kerja yang melibatkan bahan kimia lah. Okay, jadi bahan kimia ni seperti yang kita tahu dia adalah berbahaya kepada kesihatan kita. Okay. Okay, hazard ergonomic. Okay, hazard ergonomic itu bermaksud sesuatu yang melibatkan design lah ataupun postur. Okay. Seperti contohnya kerusi. Jadi kalau kita bekerja, kita akan ada satu kerusi yang mempunyai desain yang ergonomik lah. Ergonomik ni dia boleh memberikan kita postur yang bagus. Okay, tidak terlalu bongkok ketika buat kerja dan tidak juga terlalu ke belakang sampai kita pun boleh terjatuh kan. Okay, repeated exposure to unnatural posture. So bila sebut pasal ergonomik ni, just remember posture lah, posture kan. Wrong design workstation, tools and tasks. Segala peralatan termasuk kerusi, meja, okay, ataupun apa-apa peralatan yang melibatkan posture itu, tu dia adalah di bawah hazard ergonomik. Okay, dan juga hazard psychosocial, yang melibatkan mental aspek lah, sebagai contohnya stres, kerja shift, sexual harassment tu pun merupakan sejenis ancaman ataupun hazard dari segi psikososial lah. So kena ambil tahulah. Violent at work, keganasan yang berlaku di tempat kerja. Okay, so macam mana kita mengidentifikasikan hazard ini? Okay, to keep workplace safe and healthy. Okay, jadi macam mana untuk memastikan tempat kerja itu kita sentiasa selamat dan juga sihat? Employers ni adalah majikan lah, seharusnya memastikan tidak ada ancaman yang boleh berlaku kepada para pekerja, ataupun majikan dia kena memastikan bahawa
para pekerja ini dia tidak terdedah kepada apa-apa ancaman lah. Ancaman yang seperti yang kita sebut tadi itu, ergonomik, psikososial, physical, chemical, biological. Okay. Kemudiannya, employers should look for hazards in advance as part of their risk management plan to prevent potential hazards. Jadi ini merupakan kerja majikan lah untuk melihat di tempat kerja tersebut tidak ada ancaman. Sekiranya ada, dia kena melakukan sesuatu lah. Okay, membuat perancangan rapi untuk menghalang daripada hazard tersebut daripada memberikan kesan kepada para pekerja. Okay, cara macam mana untuk mengidentifikasikan hazard ni, ni digariskan di sini dalam slide ni. Ada beberapa methods lah yang kita boleh guna untuk identify hazard ni. Review of documents and publications. Review of documents ni kita kena lihat balik lah. Segala dokumen ataupun publications tentang mesin-mesin ataupun tempat yang ada di tempat kerja itu. Bila kita buat review of documents, kita boleh tahu panduan ataupun mungkin ciri-ciri keselamatan yang ada pada mesin ataupun perkakas peralatan dan juga tempat kerja kita itulah. And then kita boleh membuat inspection dan juga observation, pemeriksaan dan juga pemerhatian lah. And then measurement of atmosphere, monitoring the environment or medical surveillance of workers. Measurement ni maksudnya kita buat pemantauan dari semasa ke semasa dari segi persekitaran dan juga pengawasan dari segi kesihatan para pekerja. Sepatutnya setiap tempat kerja tu majikan dia kena buat pemeriksaan kesihatan lah, memberikan kemudahan kepada para pekerja untuk cek diorang punya tahap kesihatan macam mana. Dan juga hazard analysis, job safety analysis, JSA. Jadi ini analisis hazard boleh dilakukan ataupun dikendalikan di tempat kerja. Actions and recommendations, all related statements should be made, with no cost restraints, should be reviewed every 4 months and need management support. Ini adalah tindakan-tindakan dan juga cadangan lah. Yang berkaitan tentang apa yang kita buat tadi, methods of identifying hazards. Kena buatlah setiap 4 bulan. Dan juga untuk semua tindakan dan juga cadangan ini, pihak pengurusan kena ambil berat lah, kena memberikan kerjasama yang sepenuhnya untuk memastikan setiap benda ni, kaedah ini dijalankan. Risk assessment. Apakah itu risk assessment? Penilaian risiko. Sesuatu proses menilai risiko tentang keselamatan dan juga kesihatan, ancaman-ancaman yang wujud ataupun ada di tempat kerja. So risk assessment ni ada 3 jenis. Yang pertama kualitatif, then semi kuantitatif dan juga kuantitatif. Macam mana kita menilai risiko? Yang pertama kita kena lihat, look for the hazards. Kita kena identify lah, kenal pasti segala jenis ancaman ataupun hazards yang ada di persekitaran tempat kerja. Ini yang kedua tu, decide who might be harmed and how. Kita kena fikir, visualize macam mana hazard tersebut boleh mendatangkan ancaman dan bagaimana ia boleh mendatangkan kemalangan ataupun ancaman kepada sesiapa pun, kepada para pekerja khasnya lah. Dan juga yang ketiga, evaluate the risk and check what is done to prevent it from happening. Kita kena menjalankan penilaian tentang risiko dan juga kita kena periksa lah apa yang kita boleh lakukan untuk memastikan ancaman-ancaman ini ataupun risiko-risiko tersebut tidak akan berlaku. Yang keempat, record finding.
Jadi setiap syarikat ataupun setiap tempat kerja dia akan ada rekod lah setiap kali berlakunya kemalangan ataupun insiden perlu direkodkan. Okey. Jadi dalam rekod tersebut kita sendiri boleh tahulah sejarah dan juga mungkin keperluan dia untuk tindakan yang selanjutnya lah. So kena buat rekod sistem pemfailan tentang risiko-risiko dan juga sejarah kemalangan yang pernah berlaku di tempat kerja. Dan juga yang kelima, review, assessment and revise if it necessary. Review, kita kena buat review tentang penilaian telah dilakukan tentang risiko di tempat kerja, dan juga kita kena buat revision lah. Revision ni maksudnya kita kena lihat balik sejarah-sejarah yang pernah berlaku dan juga risiko-risiko di tempat kerja, sama ada benda ini sudah diambil tindakan ataupun belum. Okay. So ini jenis-jenis risk assessment. Okay, kualitatif kita menggunakan risk matrix, iaitu table scales for likelihood and severity. Risk matrix ni dia ada satu jadual. Okay, jadi mana jadual ini kita boleh lihat likelihood ni adalah kemungkinan ataupun kebarangkalian sesuatu benda boleh berlaku, dan juga severity ni adalah tahap kecederaan serius ataupun tidak sesuatu kecederaan itu. Okay, and then fatality ni maut lah. Major injuries, minor injuries, and then first aid or near misses. So ini adalah aspek yang kita perlu ambil tahu di dalam risk assessment. Okay, types of risk assessment based on statistic likelihood. Okay, berdasarkan statistik yang berlaku. Data-data yang diambil ni adalah daripada statistik ataupun sejarah yang pernah berlaku lah. Okay, jadi dia punya likelihood ni very likely, likely, unlikely, highly unlikely. Dia macam skala Likert. Okay, so ini adalah qualitative risk table tu, seperti yang saya cakap tadi lah. So dalam jadual ni kita boleh lihat ada kolom untuk severity dan juga likelihood. Okay, untuk likelihood ni very likely, likely, unlikely, unlikely. Okay, then dari segi severity ni kita boleh lihat fatality. Fatality maksudnya tahap kecederaan yang mendatangkan maut sudah. And then major injuries tu kecederaan yang major maksudnya parah lah. Minor injuries tu kecederaan yang ringan, dan juga first aid dan juga near misses tu yang lebih ringan lah daripada minor injuries. Okay, so ini cara untuk kita isi qualitative risk table lah. So boleh lihat contoh dalam slide ini. Okay, untuk semi quantitative risk assessment. Okay, yang tadi itu adalah kualitatif and then kita tengok pula semi quantitative. Okay, severity categories, first aid, less than 4 days MC, more than 4 days MC, and then fatality and permanent disability. Okay, and then juga dia punya likelihood occurrence tu yearly, monthly, weekly, daily. Ini kita boleh lihat contoh untuk semi quantitative risk table. Dia berbeza dengan kualitatif risk table tadi So boleh lihat perbezaan ni. Okay, dari segi severity tu first aid, and then less than 4 days MC. MC ni adalah surat cuti lah. Okay, dan juga more than 4 days MC, fatality and permanent disability. Okay, kalau kita lihat dari segi likelihood, untuk semi kuantitatif ni dia bezanya adalah dia guna tempoh masa, iaitu yearly, monthly, weekly dan juga daily. Manakala kalau kita lihat dari segi dalam qualitative risk table tu, dia punya likelihood tu dia gunakan pemberatan yang lain, iaitu very likely, likely, unlikely dan juga highly unlikely. Okay, and then lastly kita lihat quantitative risk assessment. Okay, quantitative risk assessment ni digunakan in cases where hazards are numerous and complex.
Sebagai contohnya chemical process plant. Should have job safety analysis. Perlu ada JSA, iaitu job safety analysis, to describe job in less than 10 steps. List things that can go wrong changing car wheel. Okay, kita lihat contoh lah. Okay, di bawah quantitative risk assessment ni, actions and recommendations ni, ni antara apa ni kata-kata kunci yang kamu perlu ambil tahu lah di bawah quantitative risk assessment. KEL bermaksud eliminate, SL substitute, IS isolation, EC engineering control, AC administration control, PPE ni personal protection equipment. Jadi ini setiap aspek ni kita boleh lihat contoh lah. Kalau EL ni, eliminate ni stop work, cover hazard. SL use other route, other material. Kalau IS isolation, put up temporary barrier. EC construct permanent wall. AC put up notice, job rotation. PPE ni gloves, respirator. Okay, risk control. The hierarchy of control set out a preferred order in which hazard should be controlled. To determine the best suited control, apply the following process. Jadi ini adalah proses-proses yang kita boleh gunakan untuk mengawal risiko-risiko yang ada di tempat kerja lah. Ancaman-ancaman yang ada di tempat kerja. Yang pertama, consult relevant employees and safety personnel during the control selection and recommendation process. Kena berunding dengan para pekerja yang terlibat tentang safety personnel. Safety personnel ni adalah peralatan yang digunakan lah untuk tujuan keselamatan. Okay. Yang kedua, determine how the hazard should be controlled both in short term and long term. Okay, tentukan macam mana cara untuk mengawal ancaman ini daripada berlaku dalam jangka masa yang panjang dan juga dalam jangka masa yang lama. Okay. Yang ketiga, select the controls as high up in the control hierarchy as practicable. Yang keempat, document the recommended control options for the hazards. Document maksudnya kita haruslah merekod setiap kali melakukan proses recommendation. Yang kelima, determine if new hazards should be introduced with the implementation of the controls. Yang keenam, if new hazards would be introduced with the implementation of the controls, perform hazard identification, risk analysis and determine risk controls. Okay, so ini adalah steps ataupun proses-proses yang kita boleh gunakan untuk kontrol ataupun mengawal risiko. Okay, ini adalah hierarchy of controls. Okay, yang paling bawah sekali tu kita kena pakai personal protective equipment lah, PPE. Okay, administration training tu adalah latihan ataupun orientasi lah tentang keselamatan. Lepas tu diikuti oleh engineering ataupun isolation dan juga substitution dan juga elimination. Okay, jadi boleh lihat definisi ataupun ciri-ciri untuk setiap hierarchy ini, setiap level daripada elimination sampailah personal protective equipment. Okay, di sini boleh lihat dia punya ni lah, dia punya ciri-ciri dan juga definisi dia. So itu saja untuk kita punya video pada hari ini. So kalau ada apa-apa soalan, boleh berhubung dengan saya lah secara WhatsApp ataupun boleh call terus. Okay, so that's all for this video. Thank you guys.